Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Dalam video ini kami akan bahas tentang mantan aktris Bollywood yang legend yaitu Mumtaz berdasarkan keinginan beberapa di antara anda penonton setia channel ini. Mumtaz Askari Madhwani atau lebih dikenali sebagai Mumtaz dilahirkan pada 31 Julai 1947. Dia adalah mantan aktris India yang dikenali menerusi lakonannya dalam filem-filem Hindi. Sepanjang karyanya sebagai aktris, Mumtaz memenangi award The Best Actress dalam Filmfare Award dan dia juga dianugerahkan dengan Filmfare Lifetime Achievement Award kerana kontribusinya dalam industri perfilman Bollywood. Ayah Mumtaz ialah Abdul Salim Askari, seorang pengusaha buah-buahan kering. Ibunya pula bernama Shadi Habib Aga yang berasal dari Mashhad, Iran. Kedua orang tuanya bercerai sewaktu Mumtaz berusia setahun. Sebenarnya Mumtaz juga mempunyai seorang adik perempuan yang juga pernah menjadi aktris bernama Malika yang kemudiannya berhenti berlakon setelah menikah dengan seorang aktor yang bernama Randhawa, dan Randhawa ini merupakan adik kepada aktor Dara Singh. Oleh kerana kesukaran hidup, Mumtaz mulai mencari nafkah dengan menjadi pelakon cilik dalam filem Sone Ki Chidiya pada tahun 1958. Sewaktu remaja, Mumtaz meneruskan karyanya sebagai pelakon dan mendapat watak tambahan dalam filem-filem seperti Wala Kya Baat Hai, Stri dan Shehra pada awal dekad 60-an. Mumtaz menerima apa saja tawaran yang datang walaupun bukan menjadi pelakon utama. Setelah itu Mumtaz seolah-olah menjadi heroin tetap untuk filem-filem aksi yang dibintangi oleh Dara Singh. Tercatat 16 filem yang dibintangi Mumtaz bersama Dara Singh. Bahkan ada di antara filem yang dibintanginya dengan Dara Singh yang berhasil di pasaran. Mumtaz juga tidak terlalu memperdulikan gelaran yang diberikan kepadanya sebagai heroin filem-filem stunt. Bagi diri Mumtaz yang penting dia dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Kebanyakan watak yang diterimanya di awal-awal kemunculannya dulu ialah sebagai heroin kedua dalam filem. Misalnya dalam filem Suraj dan Mere Sanam yang rilis pada tahun 1965, Patthar Ke Sanam, Hamraz dan Ram Aur Sham yang rilis pada tahun 1967, Mere Hamdam Mere Dost dan Brahmachari 1968 dan banyak lagi sebenarnya. Namun bila nama Mumtaz sudah berkibar dengan megahnya di Bollywood, justru dia yang menjadi heroin pertama dan aktris popular lain yang menjadi heroin kedua dalam filem-filem seperti Tere Mere Sapne yang rilis pada tahun 1971 dan Hema Malini menjadi heroin kedua dalam filem ini. Begitu juga dalam filem Hare Rama Hare Krishna yang juga rilis pada tahun 1971, Zinat Aman menjadi heroin kedua di belakang Mumtaz. Pada tahun 1969, Mumtaz diberi kesempatan menjadi heroin utama dalam filem Do Raste yang dibintangi oleh Rajesh Khanna. Dan sebenarnya watak Mumtaz dalam filem ini tidak terlalu besar, namun dia diberi kesempatan menyanyikan 4 adegan lagu dalam filem ini. Ternyata filem ini meledak di pasaran. Nama Mumtaz mulai menjadi pilihan para pembuat filem. Namun Mumtaz sudah terlanjur menerima tawaran menjadi heroin kedua dalam beberapa filem. Bahkan dia menerima tawaran menjadi item girl, iaitu hanya muncul untuk satu adegan tarian lagu dalam filem Hamjoli, lakonan Jitendra dan Lina Chandravarkar pada tahun 1970. Yang agak menyedihkan, gelaran sebagai heroin filem-filem stunt ternyata menyebabkan beberapa hero popular Bollywood ketika itu menolak bila mengetahui bahawa heroinnya dalam filem itu ialah Mumtaz. Misalnya Shashi Kapoor yang menolak membintangi filem Sacha Juta sebab heroin filem itu Mumtaz. Akhirnya Rajesh Khanna yang membintangi filem itu bersama Mumtaz dan filem itu meledak di pasaran. Mumtaz ditawarkan membintangi filem yang berjudul Khilona, rilis pada tahun 1970. Dia berlakon di samping Sanjeev Kumar dan Jitendra dalam filem ini. Filem ini memberikan Filmfare Best Actress Award kepada Mumtaz dan dia merasa sangat gembira ketika itu dan menyatakan para audiens sudah menerima lakonannya dalam babak emosional. Menurut satu info, Mumtaz ditawarkan membintangi filem Khilona itu setelah para aktris Bollywood ketika itu tidak ada yang mau melakonkan watak yang diberikan itu yang dianggap sebagai pelacur dalam kisah filem itu. Mumtaz banyak berlakon bersama aktor-aktor popular pada dekad 70-an itu, terutama Rajesh Khanna. Di antara aktor yang pernah berpasangan dengannya selain Rajesh Khanna ialah Jitendra,
Dharmendra, Feroz Khan, Sanjay Khan, Devanan, Amitabh Bachchan, dan bahkan Shashi Kapoor. Pada awalnya media memberitakan Shashi dan Jitendra adalah dua orang hero yang menolak berpasangan dengan Mumtaz. Mumtaz menikah dengan seorang bisnesmen yang berasal daripada Uganda dan berpangkalan di London bernama Mayur Madhvani pada tahun 1974. Pasangan ini mendapat dua anak perempuan yaitu Natasha dan Tania. Natasha menikah dengan aktor Fardeen Khan yang merupakan anak kepada aktor dan pembuat filem terkenal Feroz Khan pada tahun 2006. Menurut media, Mumtaz sempat menjalin hubungan cinta dengan aktor Shami Kapoor ketika mereka sama-sama membintangi filem Brahmachari pada tahun 1968. Ketika itu Shami Kapoor seorang duda dengan dua anak setelah kematian istrinya Geeta Bali pada tahun 1966. Shami Kapoor dinyatakan melamar Mumtaz dan mengajaknya berumah tangga. Mumtaz yang mengakui dia juga mencintai Shami Kapoor namun terpaksa menolak lamaran itu sebab Shami Kapoor memintanya berhenti berlakon. Sedangkan ketika itu usia Mumtaz masih terlalu muda dan dia belum mencapai puncak dalam karyanya. Mumtaz mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dia berhenti berlakon sewaktu namanya sedang berada di puncak kejayaan. Setelah berkahwin dengan Mayur Madhvani, dia berhenti berlakon dan hijrah ke London. Ada beberapa filem lakonan yang rilis setelah dia kahwin seperti filem Nagin yang rilis pada tahun 1976 dan satu lagi filmnya yang terlewat rilis yaitu filem Aina, dan seharusnya filem ini rilis pada tahun 1974 tapi terlewat hingga tahun 1977. Mumtaz melakukan comeback setelah 13 tahun absen dari dunia akting. Dia membintangi filem yang berjudul Antia pada tahun 1990. Namun sayangnya filem ini yang merupakan pembuatan sebuah filem Tamil gagal di pasaran. Kemunculan kembali Mumtaz langsung tidak meninggalkan impak kepada industri filem Bollywood. Pada tahun 2010, Mumtaz dinyatakan mengidap kanser payudara. Dia menjalani rawatan dan dinyatakan bebas dari penyakit maut itu. Mumtaz turut men-sharing pengalamannya dalam menjalani rawatan kanser itu dalam satu dokumentari yang berjudul One a Minute pada tahun 2010 itu juga. Sewaktu di zaman jayanya dulu, Mumtaz selalu menutup diri dan jarang bercerita dengan media perihal dirinya. Namun pada tahun 2014 lalu, Mumtaz menceritakan banyak perkara tentang dirinya dalam satu wawancara dengan media. Menurut Mumtaz, dia tidak pernah menyesali apa yang sudah ditakdirkan pada dirinya. Dia juga mengatakan dia berbakti kepada keluarganya dengan menjadi pencari nafkah dari usia kecilnya dan dia tidak pernah bertanya ke mana saja wang itu dibelanjakan. Menurut Mumtaz lagi, dia seorang yang tidak suka bersosial. Dia juga tidak suka suasana bising. Di London, dia mengamalkan cara hidup sehat dengan melakukan senaman-senaman ringan dan suka berjalan kaki kemana-mana. Dia tidur dalam pukul 11 malam dan bangun awal pagi. Mumtaz juga mengatakan dia memiliki dua buah rumah di Mumbai yang berlokasi di Juhu dan Kolaba. Dulu dia selalu datang ke India, tapi sejujurnya dia mengatakan dia tidak mungkin lagi menetap di India. Kawan-kawan yang ada semuanya ada kesibukan masing-masing. Masih menurut Mumtaz dalam wawancara itu, dalam hidup kita hanya akan diterima masyarakat dan akan dipandang kalau kita ada kedudukan dalam masyarakat. Segala-galanya dinilai dengan materialistik. Dirinya sendiri pun masih diingati kerana satu ketika dulu dia adalah seorang aktris yang bernama Mumtaz. Itu saja katanya lagi. Bila berbicara tentang tanggung jawab orang tua pada anak-anaknya, Mumtaz mengatakan suaminya adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Nasib anak-anaknya, kata Mumtaz, tidak seperti nasibnya sendiri yang hanya ada ibu, makciknya dan neneknya yang membesarkannya kerana ayahnya meninggalkan mereka. Menurut Mumtaz, pada waktu itu ayahnya masih hidup dan dia tidak tahu harus menerima atau membenci ayahnya kerana ayahnya langsung tidak menyantuni dirinya dan adiknya sehingga Mumtaz harus keluar rumah mencari rezeki untuk mereka. Bila ditanyakan tentang filem favorit lakonannya, Mumtaz menyebut hampir semua filem lakonannya dia suka, namun filem Khilona menjadi turning point dalam karya aktingnya di Bollywood. Dia juga memuji keberanian pembuat filem itu mengambilnya berlakon, sedangkan pada waktu itu dia bukanlah pelakon hebat di Bollywood. Bila ditanya tentang pengalaman pahit yang dilaluinya dalam industri filem Bollywood, Mumtaz mengatakan menjadi perkara biasa untuk bekerja keras menempatkan diri sebaris dengan pelakon-pelakon hebat lainnya. Hanya dia merasa sedih waktu itu sebab banyak pembuat filem yang mendatanginya, mereka menawarkan bayaran yang kecil untuknya. Sedangkan untuk aktris lain, mereka sanggup bayar mahal.
Mumtaz juga mengatakan sebenarnya dia yang pertama sekali ditawarkan memintai filem Sita Aur Gita. Namun dia terpaksa menolaknya kerana bayaran yang ditawarkan padanya terlalu kecil. Filem itu akhirnya dibintangi oleh Hema Malini. Mumtaz mengatakan dia tidak menyesal menolak memintai filem itu walaupun filem itu meledak di pasaran. Sebab, kata Mumtaz, dia juga ada beberapa filem yang meledak di pasaran. Menurut Mumtaz lagi, Hema Malini memenangi award The Best Actress dalam anugerah Filmfare, sedangkan dia sudah terlebih dahulu memenanginya menerusi filem Kilona. Dalam wawancara itu juga Mumtaz mengungkapkan rasa sedihnya bila filem terakhir lakonannya Andia yang rilis pada tahun 1990 gagal di pasaran setelah dia mengambil keputusan membuat comeback setelah berhenti berlakon selama 13 tahun. Kata Mumtaz selanjutnya, pada waktu itu dia sudah melihat wujudnya politik dalam industri filem Bollywood. Memang dia pun tidak ada menerima tawaran lagi setelah itu. Kalaupun ada, dia akan menolaknya sebab dia merasa suasana di Bollywood sudah tidak nyaman seperti dulu-dulu. Pada bulan Julai tahun 2020 lalu beredar berita palsu yang mengatakan Mumtaz meninggal dunia. Anak kedua Mumtaz yang tinggal bersamanya, Tania, mengupload video di Instagramnya dan menyatakan ibunya Mumtaz sehat saja dan dia baru menyambut ulang tahun yang ke-73 pada waktu itu, kata Tania. Bahkan dalam video itu kelihatan Mumtaz yang berkata, "Hai, Anda semua fans saya, I love you. Anda lihatlah sendiri, saya masih hidup. Saya masih mampu melakukan apa saja berkat doa Anda semua." Mumtaz kini memiliki 2 orang cucu hasil perkawinan anak sulungnya Natasha dengan aktor Fardeen Khan. Oke guys, semoga Anda yang ingin tahu segala sesuatunya tentang pelakon legend Mumtaz sudah mendapat sesuatu daripada penjelasan yang kami berikan tadi. Terima kasih kerana bertanya. Oke, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman Anda ya. Pendapat atau komen Anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari Anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan Anda itu. Selain ruangan komen di bawah, Anda boleh juga mengirimkan pertanyaan Anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua Anda berada. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.